Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya S55374 Muhammad Syafizul bin Muhammad Syafi'i. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai model kapal yang saya buat. Okey, saya memilih kapal C2 yang mengoperasikan pukat tunda. Okey, saya memilih pukat tunda ni disebabkan oleh pukat tunda ni adalah salah satu alat aktif dan alat yang paling efisien digunakan oleh para nelayan untuk mengaut keuntungan yang sangat tinggi. Okey. Pukat tunda ni juga selalunya beroperasi di kawasan zon C dan C2 ke atas. Ini bermakna kawasan yang melebihi daripada 15 batu nautika ke atas. Okey, tetapi terdapat juga segelintir para nelayan ni yang menggunakan ataupun mengoperasikan pukat tunda ni di kawasan 15 batu nautika ke bawah, iaitu di kawasan zon B dan A. Seperti yang kita tahu, zon B dan A ni adalah kawasan yang dilindungi bermakna tidak boleh menjalankan aktiviti penundaan di kawasan tersebut. Ini kerana kawasan tersebut memiliki ataupun adalah kawasan-kawasan pembiakan dan juga habitat kepada anak-anak atau anak-anak ikan yang belum mencapai saiz kematangan yang kita inginkan lah untuk untuk dijual. Dan di kawasan zon A dan zon B ni juga adalah kawasan-kawasan batu karang. Sekiranya kita melakukan aktiviti penundaan di kawasan tersebut, ia boleh merosakkan struktur-struktur batu karang yang berada di kawasan tersebut. Okey. Tapi langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membanteras perilaku-perilaku nelayan-nelayan yang tidak bertanggungjawab ni adalah dengan menghasilkan ataupun membina tukun tiruan. Okey, tukun tiruan ni seperti yang kita tahu, tujuan kita hasilkan tukun tiruan ni adalah yang pertama untuk mengelakkan penundaan daripada orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni ke atas kawasan-kawasan larangan. Okey, tukun tiruan ni juga berfungsi untuk menjadi kawasan kepada pembiakan ikan-ikan dan juga pembesaran kepada ikan-ikan ni lah. Maknanya dia boleh menggantikan batu-batu karang yang berada di kawasan tersebut. Okey, saya rasa itu saja penerangan saya mengenai bot pukat tunda ni C2, bot C2 ni. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada model saya. Okey, seperti yang anda lihat, ini adalah model saya. Okey, ini model yang saya hasilkan menggunakan alat-alat yang terbuang. Maknanya alat yang sudah saya kita semula. Okey, antara alat-alat yang saya gunakan adalah yang pertama kotak, yang kedua straw, yang ketiga tali, yang keempat cable tie, yang kelima sedikit span basuh pinggan, dan yang keenam adalah sedikit lebihan baju, dan yang ketujuh adalah gam, dan yang terakhir adalah seletip. Okey. Seperti yang kita tahu, setiap kapal zon C2 yang ingin beroperasi di kawasan perikanan ni memerlukan lesen. Dan mengikut pada Akta Perikanan, sesebuah vessel tu ataupun sesebuah kapal tu hanya boleh memiliki satu sahaja lesen alat penangkapan. Okey, sebab tu saya memilih pukat tunda. Okey, seterusnya kita pergi kepada alat pertama, iaitu yang saya bina di belakang ni. Kalau anda boleh tengok, ni okey, ini adalah boleh katakan pukat tunda yang saya buat daripada lebihan baju. Okey, kalau kita tahu dekat Malaysia ni, main size untuk pukat tunda yang kita selalu nelayan-nelayan pakai adalah dalam saiz 38 hingga 60 mm. Okey, pihak kerajaan telah menetapkan saiz untuk pukat tunda ni disebabkan oleh untuk mengelakkan daripada penangkapan bycatch ataupun penangkapan ikan-ikan kecil, ikan-ikan yang tidak mencapai tahap kematangan ataupun tidak boleh dijual lah di market, tidak ada harga. Okey, seterusnya pukat tunda ni juga kita akan menggunakan satu jenis alat, iaitu TED, yang boleh dikatakan sebagai Turtle Excluder Device. Okey, alat ini berfungsi sebagai alat untuk memberi frekuensi kepada turtle ni supaya lari supaya mengelakkan daripada masuk lah daripada pukat tunda ni semasa kita menarik ataupun semasa kita melakukan aktiviti penundaan.
Okey, seterusnya kita pergi kepada alat kedua. Okey, alat ni ada berfungsi sebagai penarik kepada pukat tunda. Maknanya dia memegang pukat tunda ni semasa proses penundaan. Kita akan memasang tali ni tersebut kepada pukat tunda dan melepaskan dia masuk dalam air lah. Dan ini adalah penarik kepada pukat tunda. Okey. Seterusnya kita pergi kepada alat yang ketiga, iaitu yang berada di hadapan ni. Alat ini kita boleh kelaskan sebagai pengangkat, ataupun kita akan mengangkat segala hasil tangkapan yang berada di dalam pukat tunda tersebut ke atas bot. Okey, ke atas bot lah. Mana yang kita tahu, kita boleh buka ni. Okey, ke atas bot, maknanya dia akan mengangkat tu dan masukkan ke dalam bot. Okey, untuk alat yang keempat adalah alat yang berada di atas kapal. Seperti anda lihat ini. Ini adalah alat yang kita, selepas pada kita mengangkat pukat tunda tersebut, kita angkat dan kita letakkan segala hasil tangkapan tersebut di dalam satu plate ataupun di dalam satu bekal besar lah di sini untuk kita melakukan aktiviti sampling sebelum kita meletakkan dia di dalam kawasan-kawasan pembekuan lah ataupun penyimpanan. Okey, di atas bot saya ni, ini adalah berfungsi sebagai kawasan-kawasan penyimpanan kepada hasil tangkapan-tangkapan yang di atas bot saya lah. Mana dia terus lepas daripada pengasingan sampling kat sini, ikan-ikan yang ada saiz market tu, terus dia akan diletakkan di dalam kawasan-kawasan penyimpanan. Maknanya untuk mengelakkan daripada ikan tu busuk ataupun rosak lah. Okey, seperti yang kita tahu, di setiap bot-bot zon C2 ni dia memiliki alat-alat pengesanan seperti MTU, iaitu Mobile Transmitter Transceiver Unit, ataupun apa tu, AIS, Automatic Identification System. Ini mana dia pihak-pihak perikanan ni boleh mengesan sekiranya bot-bot para nelayan C2 ni mengoperasikan pukat tunda ni di kawasan larangan. Okey. Seterusnya, alatan yang seterusnya yang berada di atas bot saya adalah tali. Nampak tak di tepi ni? Sekejap, saya angkat. Ni di tepi ni. Okey, tali ni adalah digunakan untuk kecemasan ataupun pengganti kepada tali-tali yang kita guna untuk mengangkat pukat tunda ke atas bot ataupun penarik pukat tunda tu, maknanya tali spare lah. Okey, seterusnya ini adalah alat yang saya buat daripada span basuh pinggan tu. Okey, alat ni saya buat adalah pelampung, di mana SOP keselamatan untuk kapal ni sekiranya berlaku apa-apa kecemasan ataupun kerosakan, para nelayan ataupun pekerja-pekerja yang berada di atas kapal ni boleh menggunakan pelampung ini sebagai alat keselamatan mereka untuk selamat, maknanya akan kekal terapung di atas air lah. Maknanya tidak perlu berenang kalau sekiranya berlaku apa-apa kecemasan di atas bot ni. Okey, saya rasa itu saja video daripada saya, dan saya harap kamu semua terhibur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.